Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah summa alhamdulillah. Syukur kepada Allah SWT kita dapat meneruskan dalam siri kuliah pengajian yang telah diaturkan, dan insyaAllah mudah-mudahan kita mengharapkan kerahmatan dan keridhaan Allah SWT. Sampai kita kepada tajuk Al-Faslus Tsani fi Kaifiyatil Ghusl. Pasal yang kedua menyatakan kaifiat mandi junub. Mandi junub. Ini refresh ini sebenarnya sebagai pengulangan, bukan sebagai benda baru, benda lama dah, tapi sebagai pengulangan. Dan kaifiat mandi junub itu ialah kaifiat mandi junub ialah sunat ditaruhkan bijana itu pada pihak kanan. Kalau ada bekas air, mana kita nak ambil gayung, nak jurus, bijana bekas sunat letak di belah kanan. Maknanya kalau kita ada kolah, mana kolah tu sebelah kanan kita, itu sunat. Tak boleh nak, tak mampu demikian pun dia tidak menjadi hal, tapi sunat. Bijana belah kanan, kita ambil pada belah kanan. Dan baca olehmu Bismillahirrahmanirrahim. Semua mula-mula baca Bismillahirrahmanirrahim, tapi kena ingat bahawa tempat kita mandi itu bukan dalam tandas. Kalau dalam tandas tak boleh Bismillah. Ada bilik air yang sama dengan tandas. Tak boleh Bismillah. Kita kena faham tu. Ada bilik air berasingan, dia hanya bilik mandi je. Tandas, tempat lain. Itu boleh Bismillah. Rumah kita sekali je. Rumah kita. Rumah Bangi Jaya. Macam sekali je kan. Walaupun dia macam sekali. Maknanya kalau dia khas bilik mandi sahaja, boleh baca Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau bilik mandi itu ada tandas di dalamnya, maknanya dia tidak boleh baca Bismillahirrahmanirrahim. Dia sunat baca Bismillah. Dan dibasuh kedua tanganmu itu 3 kali. Macam nak wuduk dulu. Tangan ni maksudnya ini. Basuh dulu tangan 3 kali. Macam kita nak wuduk dulu. Itu semua sunat. Tak masuk yang wajib lagi mandi. Kemudian, maka istinja seperti kaifiat yang tersebut dahulu itu. Apa maksud istinja? Bersihkan 2 kemaluan itu. Dubur dan kubur. Sunat, kita basuh tu dulu. Basuh awang tu lah. Basuh, bersihkan. Sunat, semua sunat. Sebelum mandi sunat. Itu maksud istinja. Bukankah istinja, dulu kita kata istinja ialah kita membersihkan najis setelah kita buang air kecil. Kita bersihkan, istinja namanya. Kalau kita buang air besar, orang Melayu kata basuh berak, istinja lah namanya. Istinja. Walaupun, saya tak berak apa, tak. Sunat istinja. Sunat. Itu semua benda yang sunat. Dan hilangkan olehmu akan segala yang cemar-cemar, yang kotor-kotor, yang ada di atas badanmu. Buang dulu benda-benda yang ada cat ke, buang cat. Yang kotor-kotor, buang dulu. Yang cemar itu maksud yang kotor, yang boleh dibuang. Kalau ada kesan mungkanya ada darah ke, bersihkan darah itu dulu. Darah yang kering, bersihkan. Pada badanmu itu, kemudian maka engkau ambil air sembahyang. Sunat, mandi junub ataupun mandi hadas besar itu, ambil air sembahyang dulu, sunat. Wuduk dulu, ambil wuduk. Maka engkau ambil air sembahyang seperti kaifiat yang terdahulu itu, serta segala doa dia lah, yang kita belajar dulu.
Ambil sembahyang dulu. Jadi mula-mula nak mandi junub tu atau nak mandi ambil hadas besar itu, tak kira junub disebabkan oleh jima, disebabkan oleh haid, nifas, wiladah, disebabkan perkara yang menyebabkan wajib mandi, semua disunat. Ambil wuduk dulu. Ambil wuduk. Disunat. Kemudian maka tuangkan olehmu akan air itu ke atas kepalamu 3 kali. Pada 3 kali. Serta engkau berniat mengangkat janabah. Itu niat terus. Sunat, jerus air pada kepala, terus berniat. Angkat janabah apa. Kalau perempuan haid, kalau nifas, kalau wiladah, kalau junub, dan sebagainya. Janabah atau berniat mengangkat hadas haid, ini perempuan. Atau nifas, atau wiladah masa kita jurus di kepala tadi. Badan kita dah bersih. Sebab kita mula tadi dah basuh tangan 3 kali, kemudian kita dah istinja, kemudian kita dah berwuduk dah. Jurus dia pada kepala, terus berniat, jurus 3 kali, terus berniat. Dan jika ada ia junub itu perempuan, perempuanlah kalau haid, nifas, wiladah, perempuan. Lelaki jangan pula ambil saja aku mandi hadas haid. Tak ada. Perempuan. Kemudian maka tuangkan olehmu akan air itu ke atas pihak yang kanan. Kanan pula macam orang mandi orang mati tu. Macam mandi orang mati tu. Kanan tu jurus. 3 kali juga. 3 kali. Maka ke atas pihak yang kiri 3 kali. Kanan 3 kali jurus. Kiri 3 kali. Dan sunat engkau gosok dan hadapanmu gosok. Dan pada belakangmu, dan sunat engkau selang-selangkan segala rambut itu. Pada kepala tu janggut. Rambut. Yang paling penting, dan wajib. Wajib ni mesti. Engkau menyampaikan air itu kepada sekalian tempat perlipatan badanmu. Celah-celah ketiak lipat. Surga perlipatan badan. Dan sekalian tempat tumbuh rambutmu. Janggut ke apa saja, tempat tumbuh rambut. Sunat, wajib sampaikan air. Itu fardu, wajib. Sebab tu mandi wajib ini ialah menyampaikan air ke seluruh badan. Celah kuku, semua. Pelipatan, kita badan yang seling ni tak nampak pelipatnya badan kan. Jadi kalau orang gemuk tu, dia terlipat badan tu, ada celah-celah tu kena sampaikan. Sama ada jarang rambutmu, rambut yang jarang, janggut yang jarang, atau tebal, kena sampaikan air. Dan pelihara akan olehmu daripada menyentuh akan zakarmu, kemaluan. Mengapa jaga jangan sentuh? Sebab batal wuduk tu, nanti kena wuduk sekali lagi. Jangan sentuh satu, basahkan. Hak lain boleh sapu, tapi kemaluan jangan sentuh pada ketika mandi itu. Kemudian daripada mengambil sembahyang. Sebab kita dah ambil sembahyang tadi. Air sembahyang tu yang boleh kita kata lepas mandi yang hadas besar, tak perlu ambil lagi air sembahyang. Sebab kita dah ambil awal tadi. Tapi kalau batal ketika mandi, kena ambil balik lah. Gosok-gosok laju-laju, tersentuh pula orang tua tu kan. Maka jika tersentuh tanganmu, tersentuh. Kan gosok-gosok tersentuh. Dengan tanganmu itu dengan zakarmu. Tapak tangan maksud tersentuh. Maka kembali engkau mengambil air sembahyang, ambil balik. Kerana demikian itu membatalkan air sembahyang. Ya, belakang tak. Dulu dah bahas dah, dulu. Masa batal air wuduk dulu dah bahas dah. Mana kena zakar ni sentuh kalau tapak tangan. Kalau kita nak gosok juga, gosok ke belakang tangan. Kalau gosok tapak tangan, kena tak sengaja ke apa, batal. Maka bila dah kita dah mandi, ambil balik. Sebab kita kena, nak solat kena ada hadas besar lain, ada kecil lain. Walaupun ada mazhab mengatakan kita dah ambil hadas besar, merangkumi hadas kecil. Itu mazhab lain. Tapi Syafi'i, kalau ada hadas besar, wuduk kena ada nak solat. Ambil wuduk. Jadi maknanya kalau dah awal kita ambil wuduk, jangan batalkan wuduk tu, kena jagalah. Tak perlu nak ambil sembahyang lagi. Kalau batal wuduk ketika mandi itu, maka kita ambil sembahyang balik. Itu je beza dia. Masalah. Baik. Dan ketahui olehmu bahawa yang tersebut dalam kapiat mandi itu ada di dalam fardu dan dalam sunat. Ada yang fardu, ada yang sunat.
Maka fardu mandi itu ada dua perkara. Dua je fardu mandi. Kita sebut rukun mandi atau fardu mandi. Benda ni wajib. Kalau tak buat, dia tak sah mandi wajib tu. Tak sah. Pertama niat. Niat mestilah. Iaitu seperti hadir dalam hati itu akan makna nawaitu raf'al hadasil haidhi. Aku mengangkat hadas haid. Kena ada dalam hati kita kalau perempuan. Aku mengangkat hadas haid. Aku mengangkat hadas nifas. Aku mengangkat hadas wiladah. Itu mesti ada hadiran niat mesti. Artinya saja aku mengangkat hadas haid. Itu kalau umpama orang perempuan. Niat dalam hati. Jika ada perempuan itu haid, orang perempuan itu maknanya dia mandi haid. Atau yang berniat mengangkat hadas nifas jika ada perempuan itu nifas. Atau berniat ia mengangkat hadas wiladah jika ada perempuan itu beranak yang tiada keluar darahnya sekalipun. Itu bagi perempuan. Masalah, dia timbul masalah pula. Jika berniat orang yang janabah ni orang yang junub. Junub ni hubungan suami isteri lah, junub. Atau keluar mani dalam mimpi. Mana dia janabah, junub. Berniat orang yang junub itu akan mengangkat hadas haid. Dia junub tapi dia niat mandi itu hadas haid. Atau sebaliknya. Dia ada haid tapi dia niat mandi junub, mandi hadas janabah. Maka jika ia tersalah lidahnya maka itu sah niat. Kalau lidahnya lafaz salah tersalah dia anggap sah. Dan jika dia sengaja dia nak ambil mandi junub, janabah. Kemudian dia niat mengangkat hadas haid. Sengaja tidak sah. Sengaja tidak sah. Kena niat balik. Maka tiada sah niatnya. Maknanya kalau perempuan ini dia mandi haid, niat khusus mandi haid. Tak boleh dia niat janabah, tak boleh. Junub, mandi junub tak boleh. Kalau dia sengaja buat begitu, mana tidak sah niatnya, mana dia kena niat balik. Demikianlah disebutkan oleh Al-Khatib Asy-Syarbaini dalam Iqna'. Dalam kitab Iqna' ni, kitab Arab yang ditulis oleh Khatib Asy-Syarbaini, kitab besar lah, dalam fiqh. Itu pertama, mesti ada niat. Tujuan kita mandi tak apa, mesti ada niat. Tujuan mandi ada niat. Macam kita ada niat mandi sunat lah, sunat hari Jumaat, sunat hari raya, mandi. Ada niat tu, mandi niat. Itu yang pertama. Dua je, dia rukun dia dua je, fardu dia. Yang kedua, membasuh sekalian badannya dan sekalian rambutnya yang zahir dan yang batin dan jikalau tebal sekalipun. Maknanya menyampaikan air ke seluruh badan. Termasuk rambut, lebih ke tebal, seluruh badan. Yang zahir dan yang batin. Yang zahir dan yang batin. Maknanya kalau dalam telinga ni, yang zahir nampak. Maaf cakap, kalau yang perempuan itu, maknanya sebab itu, kalau dia detail mandi junub ini, perempuan itu dia mesti duduk. Supaya dapat sampaikan air yang zahir dan yang batin. Itu maksudnya. Sampai begitu. Ya, maknanya kalau lelaki itu, minta maaf cakap, maknanya kalau kita duduk, dubur kita kan yang nampak. Kalau kita berdiri, dubur kita tak, yang tu tak kena. Kita kalau duduk, dia nampak keluar, itu kena sampaikan air. Sebab itu. Perempuan pun begitu juga. Yang penting ialah menyampaikan air ke seluruh badan yang zahir, yang batin. Maksud yang zahir, yang batin itu mana yang kalau kita normal biasa tu tak nampak tempat itu. Kalau kita duduk, kalau kita tu menampak tempat itu. Maknanya minta maaf cakap, mana dubur dan farash bagi wanita. Duduk, sampaikan air sampai gitu. Itu mandi. Dua je rukun. Niat menyampaikan air. Dua. Ya. Selesai. Dua tu. Baik. Syahdan. Syahdan ni dia nak cerita yang lain pula. Syahdan bukan syahidan. Syahidan. Dan yang mewajibkan mandi itu ada 6. 6 benda. Yang menyebabkan kita wajib mandi. 6 benda. 3 perkara bersekutu dalam itu laki-laki dan perempuan. 3 benda. Perempuan kena, laki pun kena. Yang pertama,
ialah dia kata bertemu dua yang dikhitan. Jima' lah maksudnya. Laki dan wanita. Dengan dimasukkan khashfah, zakar atau sekadarnya jika sebahagian daripada khashfah itu ke dalam farash perempuan. Jima' lah laki perempuan. Ya, kerana sabda Nabi SAW, izal taqal khitanani faqad wajabal ghuslu wa illam yunzil. Hadis Muslim, Tirmizi. Apabila bertemu dua khitan ini dua yang dikhitan. Kemaluan lelaki, kemaluan perempuan. Maka yang sungguhnya wajib mandi. Dan jikalau tiada keluar mani sekalipun, wajib mandi. Tak payah detail lah benda tu, faham dah. Detail pun tak guna dah, dah tua dah. Mana bila berlaku persetubuhan laki wanita, walaupun tidak keluar mani, wajib mandi. Bila dah masukkan maknanya kemaluan laki dalam kemaluan perempuan, walaupun tak keluar mani, wajib mandi. Boleh berlaku gitu, Pak Rasyid, boleh? Boleh berlaku gitu, kan? Itu yang pertama. Maka wajib mandi. Yalah, tengah-tengah gitu orang ketuk pintu. Nak pula tok bomo kan? Ketuk orang telefon. Tak payah detail lah benda tu, kita faham. Yang kedua, keluar mani sebab mimpi atau lainnya. Mimpi ini dia tak tentu mimpi. Tak kira perempuan, tak kira lelaki, dia boleh mimpi menyebabkan keluar mani. Mimpi. Tengok keluar mani. Wajib mandi. Keluar mani. Dia biasa boleh mimpi ni kalau waktu sejuk sangat. Boleh datang mimpi. Keluar. Mimpi. Yang ketiga, mati. Orang mati wajib mandi. Dia mandi sendiri ke atau orang hidup yang mandi kan? Wajib orang hidup mandikan dia. Itu kena ingat. Kalau dia mati, dia tu wajib mandi tu. Bila biasa dia nak mandikan diri tak? Mati bagi orang Muslim yang bukan mati syahid. Wajib mandikan dia. Dah wajib dah mandi dia tu. Maknanya kita mandikan kepada mayat tu, maknanya mandi wajib kita mandikan dia. Tak boleh tanam gitu-gitu, kena wajib mandi. Wajib mandi. Itu dah mandi wajib namanya. Tak perlu tanya isteri dia pula tanya subuh tak mana tadi dia. Tak perlu. Kenapa jadi begitu? Tak perlu. Dia dah wajib mandi dah. Dan yang tiga lagi, yang tiga ni boleh berlaku perempuan lelaki. Kan? Jima' tadi memang perempuan lelaki, keluar mani boleh berlaku, mimpi boleh, mati. Adakah orang lelaki je mati? Kalau perempuan tak mati. Itu tiga-tiga ni lelaki perempuan berlaku. Dan yang tiga lagi dia ada 6 kan. Yang tiga lagi tentu pada perempuan sahaja yang wajib mati. Pertama haid. Itu memanglah perempuan. Dan sekurang-kurang haid itu sehari semalam. Sekurang-kurang sehari semalam. Yang ini kadar sehari semalam iaitu 24 jam lah sehari semalam. Sekurang-kurang itu haid namanya. Dan sebanyak-banyak haid itu 15 hari dan 15 malam. Mengapa ditentukan begini? Sebab bila lebih daripada 15 hari 15 malam, bukan haid. Maka dia wajib mandi selepas 15 hari 15 malam dan dia wajib solat. Dia ada kaitan dengan solat. Dia namakan darah itu bukan darah haid lagi, itu nama istihadah. Istihadah itu darah penyakit lah. Tapi kalau dalam masa 15 hari tadi, 15 malam, sama ada dia berturutan atau selang-selang, tapi tak sampai 15 hari lagi, dia nama haid juga. Dia tidak perlu solat, tak boleh solat. Dan tidak perlu qada solat itu. Bila masuk hari ke-16, 15 dah habis, 16 ada lagi. Itu bukan lagi haid, maka dia hendaklah bersihkan darah itu dan dia pakailah supaya darah tidak mengalir, apa-apa pakai supaya tidak mengalir dan kena solat. Wajib solat. Maknanya berdosa besar tu kalau tak solat tu, kalau tak, sebab tu dia bagi tempoh, dia makan haid itu
sehari semalam, dan sebanyak-banyaknya 15 hari, 15 malam. Lebih pada itu, dipanggil istihadah. Istihadah adalah penyakit. Penyakit ni dia banyak sebab lah. Ada kerana penyakit fizikal menyebabkan dia istihadah. Ada kan kadang-kadang disebabkan oleh makhluk halus. Sebab ada hadis Nabi menyebut al-istihadatu ruqdatun min ruqdati syayatin. Orang yang kena istihadah ni ada disebabkan oleh syaitan, hentakan syaitan. Menyebabkan dia sentiasa ada darah ya, tak berhenti. Saya ada beberapa kes yang kita rawat disebabkan istihadah, pun kita rawat, alhamdulillah normal balik. Ada beberapa kes. Dia istihadah sentiasa ada. Ya, kita beritahulah haid ialah sehari hingga 15. Lepas pada itu kena solat juga. Tapi dia sentiasa ada tu istihadah. Itu di antara kerja syaitan ialah dia satu hentakan, kata Nabi. Syaitan supaya apa? Supaya dia tidak boleh dapat zuriat, supaya dia yufarriqu bainal mar'i wa zawji, supaya dia suami isteri tadi sentiasa berperang dan sebagainya. Itu istihadah. Disebabkan oleh spiritual makhluk halus. Dan kita rawat. Dan sembuh, alhamdulillah. Normal balik. Jadi kitaran haid itu normal. Itu nama istihadah. Ya. Dan jika bercerai-cerai ia sekalipun, bercerai maksudnya 2 hari ada, sehari tak ada, 2 hari ada balik, sehari tak, sampailah 15 hari. Itu namanya haid. Mana kalau anak kita, perempuan kita tanya mak dia ke, kena beritahu dia lah. Gitu. Dan ghalib haid itu 6 hari atau 7 hari. Itu ghalib, biasa. Biasanya begitu. 6 atau 7. Dan sekurang-kurang suci antara 2 haid itu 15 hari, 15 malam. Suci. Sekurang-kurang suci. Maknanya sebanyak-banyak haid 15 hari, 15 malam. Bila 15 hari, 15 malam, suci dia 15 hari, 15 malam. Sebulan 30 hari ya. Gitu. Dan sebanyak-banyak suci itu tiada baginya had. Suci sentiasa, tak ada haid. Apatah lagi orang dah menopos, tak ada haid, suci sentiasa. Dan sekurang-kurang umur pada perempuan yang keluar haid, darah haid itu ya 9 tahun. 9 tahun. 9 berarti 7, 8, 9, bulan dia 3. Mana yang subur tu dia dah ada haid dah. Sebab itu anak yang perempuan darjah 3 tu kena beri faham dan dia tentang ni, benda-benda ini. Siapa yang perlu beri faham? Ibu dia lah. Sebab dia perempuan kan, ibu lah yang layak bercerita benda-benda yang demikian dengan anak perempuan. Betul, ibu kena tahu. Jangan serah pada ustazah kat sekolah dia. Betul dia ada belajar di sekolah. Jangan biarkan dia belajar dengan kawan dia. Jangan biarkan dia belajar dengan dalam handphone, TikTok, apa belajar benda-benda agama melalui itu. Sesat. Ibu dia lah yang paling layak. Maknanya kalau ibu dia tak faham juga, tanya suami. Suami macam mana nak jelas pada anaknya. Suami bagi tahu ibu bagi tahu anak perempuan. Takkan ayah mengajar anak perempuan pula benda-benda yang demikian. Mestilah ibu. Jadi itu kena ajar ibu. Sebab itu yang dikatakan utulubul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib ke atas setiap orang Islam. Ilmu inilah yang wajib atas ilmu ni. Sebab dia ada kaitan dengan ibadah, apatah lagi benda-benda yang berkaitan dengan haid, bau perempuan dan sebagainya. Maknanya suami isteri dia mesti menuntut ilmu. Sebab tu suami pergi menuntut ilmu, isteri dia di rumah tak tahu, suami menyampaikan pada isteri ilmu-ilmu yang berkaitan dengan itu di rumah. Dan benda-benda yang jenis macam ini, ibulah yang beritahu kepada anak-anak. Ibu. Ataupun kita cucu perempuan, mestilah nenek dia lah, nenek perempuan ajar pada cucu perempuan. Takkan atuk dia pula nak ajar pada cucu perempuan. Benda-benda jenis macam tu. Sebab tu kena faham benda itu. Itu dia katakan menuntut ilmu. Sebab tu dia kata wajib menuntut ilmu itu 3 ilmu yang wajib tuntut. Wajib, fardu ain tuntut. Berdosa kalau tak. Ilmu akidah wajib tuntut. Ilmu ibadah, yang ni termasuk ilmu ibadah wajib tuntut. Dan satu lagi ilmu akhlak
akhlak, ilmu tasawuf, ilmu berkaitan dengan batin hati, hasad, dengki, riak, takabur, itu ilmu itu, 3 ilmu tu wajib tuntut. Bayangkan kalau umpamanya perempuan kita, generasi perempuan, anak perempuan kita, cucu perempuan tidak faham tentang haid, janabah dan sebagainya benda ini. Generasi yang dibangunkan ialah generasi yang kotor, tidak bersih pada pandangan Allah. Dia kahwin, dia ada haid, dia junub, dia macam binatang lah. Tapi manusia tak, dia haid, dia ada masa tu mudah dibersihkan dengan mandi. Kalau dia berjunub, dia bersihkan dengan mandi. Kalau dia jadi macam ni. Sebab tu dia kata sekurang-kurang umur darah haid bagi perempuan itu 9 tahun. 9 tahun itu awal sangatlah. Budak perempuan sangat subur. Tu kena berjah 3 dah kena tahu dah benda itu. Okey. Dan haram dengan sebab haid itu ada 8. Bila dia haid saja haram bagi dia 8. Banyak benda bagi perempuan ini. Pertama semayang, sama ada fardu atau sunat. Dia tak boleh semayang. Semayang fardu, dia suka nak perempuan yang ni tak semayang kan? Tak semayang, sukalah. Yang fardu. Atau yang sunat, semayang raya, tak boleh lah. Semayang raya, tak boleh. Tapi dia boleh hadir hari raya itu dengan khutbah, boleh. Sebab Nabi hari raya, Nabi semua orang datang. Sebab Nabi bila sembahyang raya, Nabi buat di tempat lapang. Supaya boleh hadir, kanak-kanak, wanita, tak kira haid, tak kira apa, boleh hadir. Bukan sembahyang dengan khutbah. Kita pula pergi masjid, lepas sembahyang, kita belah. Tak nak dengar khutbah. Hari raya. Hari raya yang penting-penting khutbah tu. Apa yang berlaku pada kita tak. Kita tengok masjid kita. Bila habis, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik keluar. Sedangkan orang khutbah lagi. Kan raya kan khutbah selepas solat. Hari Jumaat khutbah sebelum solat. Itu beza dia. Jangan kita hari raya dengar orang khutbah, oh sempat lagi solat ni. Orang dah solat dah. Dia dengar daripada jauh, wah, Allahu Akbar, orang khutbah. Oh nanti, sempat solat ni kan. Dia pun nak orang duduk dengar khutbah, dia pun nak duduk tepat sekali kan. Lepas tu bila habis dia khutbah, habis ya. Allah sallallahu alaihi wasallam. Dia pun heran. Tak solat ke? Orang dah solat dah. Itu beza hari Jumaat dengan raya. Hari raya khutbah selepas solat. Hari Jumaat khutbah sebelum solat. Dia biasa hari Jumaat datang lambat kan. Oh sempat dah sebab memanglah hari Jumaat. Kalau hari raya, orang khutbah tu dah nak habis dah. Itu dia. Ada, tak boleh solat. Kalau dia solat sekalipun haram. Haram maksud berdosa. Dosa. Itu dia ada satu keistimewaan pada perempuan. Bagi orang haid, dia tak perlu solat. Tiada wajib diqadha akan solat semayang. Tak wajib qadha. Tak wajib qadha. Maknanya khas untuk wanita saja. Kalau orang lelaki tak solat, dia ni mungkin haid juga kot. Tak solat tanya tu, dia haid. Ya, diqadha akan sembahyang yang fardu itu tidak wajib qadha. Itu kesembilan. Manakala 15 hari tadi, yang 15 hari tadi, tak perlu solat 15 hari tu dan tak wajib qadha 15 hari itu. Itu kesemewaan. Beza dengan puasa. Puasa kalau dia haid, dia tak wajib juga puasa. Haram kalau dia puasa. Dia tinggalkan puasa, tapi puasa kena qadha. Wajib qadha puasa. Beza. Sebab puasa ni setahun sekali. Semayang ni hari-hari. Kalau kena qadha semayang hari-hari itu, itu dia ada kesemewaan. Orang lelaki tak ada. Mereka dia gila. Mana orang lelaki kalau tak solat tu, antara itulah. Dia sama ada dia haid atau dia gila. Kalau tak solat tanya dia ni haid ke? Tak pun. Gila lah kalau antara dua tu. Kalau orang lelaki tak solat. Perempuan dia ada excuse. Itu perempuan. Itu pertama. Yang kedua, bagi perempuan haid tadi, tidak wajib puasa, tidak perlu puasa. Sama ada puasa fardu atau puasa sunat, tak wajib. Puasa fardu ialah puasa Ramadan lah. Atau puasa nazar.
Asal atau puasa qada. Tiga yang itu puasa wajib. Puasa qada wajib. Mata perempuan tadi dia puasa Ramadan dia ada tinggal wajib qada. Itu wajib. Dia nak qada mestilah bukan dalam haid. Atau puasa nazar, dia bernazar wajib. Dia bernazar nak puasa 3 hari ke 2 hari, wajib tunai puasa itu. Tak boleh dia tunaikan puasa itu ketika dia sedang haid. Dan satu lagi puasa Ramadan lah. Itu puasa wajib. Tetapi wajib atas perempuan yang haid itu mengqadakan puasa yang fardu. Puasa yang fardu tadilah Ramadan tu. Berapa hari dia tinggal, di situ pula. Senang di sini, dia ada berat pula di sini. Itu pula. Puasa. Yang ketiga, membaca sesuatu daripada Quran. Melainkan ayat Quran itu telah menjadi zikir bagi kita. Contohnya, bagi perempuan haid, macam contoh Bismillahirrahmanirrahim ayat Quran. Kita nak makan Bismillahirrahmanirrahim, mesti baca. Itu tak apa, sebab jadi zikrullah, jadi zikir. Bismillahirrahmanirrahim ayat Quran. Kan kita baca Fatihah kan, Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama tu dalam surah Fatihah, ayat Quran. Jadi kalau begitu tak bolehlah baca Bismillah, tak. Maksudnya tidak boleh baca sesuatu daripada Quran tadi memang kita baca Quran betul. Baca Quran betul. Baca Quran betul. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Quranil hakim innaka laminal itu tak boleh. Tapi kalau bismillah ni zikir dia biasa kan nak makan kan Bismillahirrahmanirrahim makan. Itu tak apa. Atau dia memang dia berdoa jadi doa dia Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban. Itu ayat Quran. Tapi dia nak berdoa sebagai doa ayat Quran tadi. Itu tak mengapa boleh. Ataupun dia nak baca auzubillahi minasyaitonir rajim ayat Quran juga. Ayat Quran auzubillah tu. Tapi dia nak memulakan sesuatu dia nak keluar rumah ke ataupun dia baca auzubillahi minasyaitonir rajim mengelakkan daripada itu. Itu tak apa. Yang dimaksudkan dibaca Quran yang dikatakan sungguh-sungguh baca Quran itu. Mana dia nak baca surah Yasin, baca surah apa, baca Quran apa saja, Baqarah. Itu tidak dikatakan. Ada ulama mengatakan bagi orang perempuan yang hafizah, maka diharuskan dia maknanya menghafaz Quran. Orang hafal Quran ni dia hari-hari kena baca. Orang Quran tak kira lagi tak berubah, dia hari-hari kena baca ulang. Ini ada juga ulama mengatakan bahawa yang hafizah, orang perempuan yang hafal Quran, maknanya dia harus bagi dia untuk mengulang bacaan Quran tadi, supaya jangan lupa, harus bagi dia mengulang 3 line, 4 line, 5 line dibaca. Walaupun dia sedang haid, itu ada sampai gitu. Ada hafizah sini? Tak ada. Nama hafizah mungkin ada. Hafiz, itu boleh. Tapi kita baca Quran. Tak boleh. Haram. Bila haram, berdosa lah sengaja baca Quran. Yang keempat, menyentuh mushaf Quran tu. Sentuh. Dan menanggung bawa mushaf Quran. Orang sedang haid, tak boleh. Menyentuh bawa. Dalam keadaan normal, dalam keadaan biasa. Tapi kalau nak menyelamatkan Quran itu daripada kebakaran, daripada apa-apa sebagainya, itu diizinkan lah. Contohnya kita nampak Quran macam bersepah tengah jalan apa ni. Dia sedang haid kita. Dia boleh ambil Quran itu selamatkan. Dia itu diharuskan. Tapi kalau sedang normal dan macam biasa sengaja pegang, itu tak boleh. Mushaf Quran. Tadi baca ni ada dua, satu baca tengok mushaf, ada baca tak tengok. Kan? Ada baca tak tengok Quran. Dua-dua tu tak boleh. Yang ini pegang mushaf tu pegang. Mushaf Quran tu. Buku Quran tu pegang. Sebab Quran ni mulia, dia mulia. Tak boleh pegang itu selain. Menyentuh. Yang kelima, berhenti dalam masjid atau berulang-ulang dalamnya. Tak boleh duduk dalam masjid. Ini kena ingat, ni kadang biasa kita akad nikah dalam masjid. Akad nikah dalam masjid. Tengok penuh perempuan dalam majlis akad nikah tadi, dalam semua duduk. Kita tak tahu kadang-kadang yang duduk semua, kadang dia sedang haid. Dia tak tahu, dia duduk dalam majlis akad nikah. Sebab itulah ada masjid, dia buat khas kalau nak akad nikah, di luar
di luar ruang masjid. So debat sekarang ni. Macam masjid kita tak tahu di dalam ke di luar. Luar. Dalam kan? Dalam lah. Penuh tu perempuan lelaki penuh. Perempuan lelaki penuh duduk dalam masjid tu. Penuh. Mana ada yang penuh nak dengar akad nikah. Kita tak tahu tu. Ada yang haid, ada yang apa. Haram. Berdosa besar. Maksud haram berdosa besar tu maknanya dia kena bertaubat. Itu haram tu. Berdosa besar. Itu kena hati-hati, kena ingat-ingat. Kalau umpamanya akad nikah dalam masjid, bagi orang perempuan kena ingat pada anak perempuan kita, cucu perempuan kita. Kalau dia tu, dia duduk luar lah, saya tak payahlah. Sibuk-sibuk duduk sama dan tu. Tak boleh. Berhenti dalam masjid, duduk dalam masjid atau ulang-ulang alik dalam masjid. Tapi kalau sekadar dia lalu, memang dia lintas masjid tu nak pergi ke sunat, terpaksa melintas itu tak apa. Dia ulang alik, duduk dalam masjid pula, berapa je akad nikah. Haram, berdosa. Ini banyak berlaku yang benda ni. Ada macam Masjid Hasanah di Bandar Baru Bangi itu memang dibuat khas di luar masjid. Tak masuk dalam dewan solat. Itu tak apa, di luar masjid khas. Ada ruang, satu ruang. Banyak ada masjid kadang ada satu dewan lain dia buat. Walaupun di depan masjid dewan lain. Itu tak apa. Maksudnya ruang solat dalam masjid itu haram. Itu kena ingat. Berhenti dalam masjid itu, duduk dalam masjid bagi orang haid. Yang keenam, tawaf. Ini jelaslah. Kalau dia pergi umrah, dia haid, tak boleh tawaf. Tawaf pada Baitullah sama ada tawaf fardu atau tawaf yang wajib atau tawaf yang sunat. Tawaf fardu atau tawaf wajib. Tawaf wajib ni tawaf yang dia ada yang wajib, ada yang fardu dan ada yang sunat. Tawaf sunat biasa. Tak boleh, orang haid tak boleh. Sebab tu bila dia pergi umrah, bila dia haid, dia tak boleh lah meneruskan umrah untuk tawaf, tak boleh. Kalau dia sebelum tawaf tu, dia datang haid, kalau dia berniat bersebab, ada sebab. Dia niat, kalau aku datang haid, mana ihram lah, mana halal lah aku. Mana sebelum tawaf, dia datang haid dah. Mana dia halal lah, boleh tanggal lah ihram. Itu maksudnya. Dia tak boleh teruskan tawaf. Tak boleh. 7. Jima' dahulu daripada mandi. Ini orang suami isteri ni. Dia haid tak ada dah selesai dah, tamat haid. Tapi dia tak mandi lagi. Dia jima'. Haram. Haram. Orang muda ni, cerita ni saya dah. Jima' dahulu daripada mandi. Ingat ya? Ketika haid tu dah haram lah. Memang dilarang. Ini cerita orang kahwin haid. Dia larang jima'. Kemudian haid dah selesai, dah habis dah. Haid tu, dia tak mandi lagi. Jima' pula lagi ketika itu. Haram. Mana dahulu daripada mandi. Mana dia jima' sebelum mandi. Mana kalau dia nak jima', mandi dulu lah. Mandi dulu. Bersih. Sebab Islam memandang kebersihan. Bersih, memandang kebersihan itu. Bersih. Dan jika telah putus darah haid itu sekalipun, mana haid dah tak ada dah. Ada jima'. Tak mandi. Itu yang ketujuh, tak boleh. Dan ke-8, dia ada 8. Bagi orang haid ada 8. Tak boleh bendanya. Mubasyarah pada yang antara pusat perempuan dan lutut ni. Mubasyarah ni berseronok-seronok. Suami seronok-seronok ketika perempuan sedang haid itu. Antara pusat dan lutut. Sama ada ia dipegang atau lain dengan tiada berlapik. Dan jika tiada dengan syahwah sekalipun kerana firman Allah, fa'tazilun nisa' fil mahid. Maka jauhi olehmu akan perempuan kamu itu seketika ia haid. Jauhi, maknanya mubasyarah. Mubasyarah ni berseronok-seronok. Dia tak jima', tapi dia berseronok-seronok. Antara pusat dan lutut itu. Orang perempuan sedang haid ni. Itu yang diharamkan. Perempuan yang sedang haid. Baik. Yang kedua, tadi yang pertama. Perempuan haid. Yang mewajibkan mandi atas perempuan itu nipas. Bukan perempuan, nipas. Iaitu keluar darah kemudian daripada beranak. Ini orang beranak. Bila dia beranak, akan keluar darah. Darah itu nama nipas. Darah itu.
Dan sekurang-kurang nifas itu sekali keluar darah saja. Sekurang-kurang nifas. Ini bagi perempuan lah. Banyak orang lelaki tak tahu ni. Dia tahu, tengok anak je dah ada dah, itu je. Sedangkan perempuan ni bila dia beranak, lahir anak, selepas pada ada darah. Darah tu mana nifas. Darah tu nifas lah. Boleh berlaku tak orang yang beranak tidak ada darah? Soalan dia. Tak ada bidan sini ya, tak ada. Tak ada bidan, tak ada. Boleh berlaku. Saya pernah tanya bidan kerajaan. Nah, saya tanya. Benda ini, dia kata ada kes. Dia beranak saja, tak ada darah. Mana dia tak ada nifas. Tak ada darah nifas, tak ada. Itu dikatakan, bagi perempuan, nifas macam ni. Dia kata sekali keluar je darah tu. Dan sebanyak-banyaknya 60 hari. Itu nifas. Itu orang kata berpantang 60 hari itu sebab dia dalam nifas. Dan 60 hari, 60 malam, dan yang ghalib biasanya 40 hari dan 40 malam. Itu biasa. Itu orang dalam nifas. Sebab tu orang Melayu kata dia pantang tu sedang dalam pantang. Dalam pantang tu bukan dalam nifas lah. Orang Melayu dia bagi satu istilah, orang yang bersalin dalam pantang ialah ketika dia nifas. Ketika nifas tu. Maksudnya sekurang-kurangnya sekali je darah nifas ni. Selepas beranak keluar darah, nifas namanya. Wajib mandi lah. Ataupun maknanya sebanyak-banyak 60 hari, 60 malam. Lebih bukan nifas dah, darah lain lah. Itu dia bagi gitu. Kebiasaan yang 40 hari, 40 malam tu. Dia tu dalam 40 hari orang panggil kan, orang Melayu panggil. Menantu dah macam mana? Dia dalam 40 hari. Maknanya dah nifas lah. Tanya menantu macam perempuan, menantu macam mana saya? Menantu dalam pantang. Dah nifas, maknanya dia lepas sana. Bagi perempuan nifas. Yang ketiga yang mewajibkan mandi atas perempuan itu wiladah. Wiladah ni beranak. Ada saya kata bila dia beranak tanpa darah nifas. Mengapa dia wajib mandi? Sebab dia beranak. Sebab tu ada kes orang yang beranak tanpa ada darah nifas. Ada. Yang wajibkan mandi atas perempuan itu wiladah. Wiladah tu dia beranak. Perempuan beranak, lelaki tahu dapat anak je kan. Yang ni beranak, jika tiada keluar darah nifasnya, itu disebut. Jika tiada keluar darah nifasnya sekalipun. Jikalau keluar darah nifas memada ia dengan mandi, nifas itu jua. Wow. Walaupun dia tadi nifas dan wiladah, dia tak perlu mandi 2 kali. Kan dia bila dia beranak, dah wajib mandi. Bila beranak ada ni darah nifas pula, wajib mandi juga lagi. Kan dia asingkan tu. Tapi bila dia beranak, mesti ada nifas, mesti ada beranak, sekali mandi saja. Dia tak perlu mandi nifas, kalau dah selesai mandi nifas, mandi wiladah pula, tak, sekali. Itu maksudnya. Dan haram dengan sebab nifas itu, iaitu segala yang haram dengan sebab haid itu. Haram masa nifas tadi, semua haram dengan sebab haid. Sama lah dengan tadi, haram dengan sebab haid. Ada 9 tadi. Ada 8. Itu tak boleh. Dan haram atas orang yang junub, itu 5. Orang yang junub. Semayang, tak boleh. Selagi dia belum mandi, tak boleh semayang. Dia berjunub. Tawaf, sama. Baca Quran pun tak boleh. Menyentuh mushaf dan menanggungkan dia tak boleh. Yang kelima, berhenti dalam masjid atau berulang tak boleh. Itu orang junub. Orang yang belum mandi junub lagi. Dia suami isteri berjunub, janabah. Hubungan suami isteri. Bila dia sudah berhubungan suami isteri, dia berjunub namanya. Selagi tidak mandi, dia dalam keadaan berhadas besar. Kerana junub. Tak boleh duduk dalam masjid, tak boleh baca Quran. Dia kena mandi dulu. Mandi hadas, ada mandi junub dulu. Itu orang kata, mandi junub pun tak apa nak reti. Atau orang tua marah tu. Ya. Mandi junub. Itu yang diajar awal-awal kepada kanak-kanak yang sedang balik. Diajar benda tu. Bagi ibu yang tahu tanggungjawab diajar anak dia tu. Tahu, faham. Kalau tak lepas begitu saja lah, lepas dia akan
generasi tidak bersih dalam keadaan kotor lah di segi pandangan Allah SWT. Dan haram atas orang yang berada kecil itu ada 3 perkara. Ada kecil pula. Saya nak ambilkan sikit lagi. Waktu dah masuk dah kan. Semayang, orang tak ada kecil ni orang tak ada wudu. Tadi ada besar, ni ada kecil pula. Semayang, tak boleh lah, tak ada wudu. Semayang tak boleh lah, kena ada wudu. Kan? Tak boleh lah dia semayang, walaupun dia baca bagus imam kan, orang kata bagus imam, baca sedap betul kan. Sedap betul bacaan tadi, hebat betul. Kan? Dia kata itu tak ada wudu tu, kalau ada wudu, bagus. Itu cerita orang kan. Semayang tak ada wudu. Banyak buat cerita betul kan. Nak semayang tak ada imam. Nak tengok ada tangkap seorang budak muda tu dia pandai baca Quran kan. Tangkap jadi imam. Dia punya Allah buat. Baca sedap. Macam Muaqili baru datang ke Putrajaya baru kan. Muaqili Imam Masjidil Haram baca sedap. Lepas semayang semua orang puji lah dia. Bagus awak yang semayang baca Quran. Pandai baca Quran bagus. Itu pun tak ada wudu baca. Kalau ada wudu lagi. Tak boleh lah. Kena ada wudu. Semayang ni. Itu. Maknanya semayang. Tawaf tak boleh. Kalau kita pergi umrah, pergi haji untuk tawaf, mesti ada wudu. Sebab tu, bila batal wudu, tinggalkan wudu dulu. Kita dah tawaf 2 kali. Nak masuk yang ketiga, batal. Kena berhenti. Tak boleh teruskan. Berhenti. Wudu tu ambil wudu. Ke tepi ke sana mana ambil wudu. Boleh sambung. Tawaf ni boleh sambung. Tadi dah 2, tambah tu 3. Dia boleh sambung. Tawaf. Tapi solat tak boleh sambung. Solat dah 2 rakaat sembahyang Zuhur, kemudian batal. Oh, batal aku pergi ambil wudu lah. Tu saya sembahyang Allahu Akbar, rakaat ketiga, keempat. Tak boleh lah. Kena pada awal lah. Tawaf boleh sambung. Tawaf boleh. Sembahyang tak boleh, dia mesti daripada awal. Itu tawaf tak boleh. Ketiga, ialah orang tak ada wudu ni, tak boleh menyentuh mushaf dan tawaf mushaf. Kalau keadaan normal lah, biasa. Kaedah mandi yang sunat itu ada 11 perkara. Saya nak habiskan ni, sikit lagi. Mandi bagi orang yang hendak hadir sembahyang Jumaat dan masuk waktunya, itu kemudian daripada terbit fajar. Itu orang nak pergi sembahyang Jumaat, sunat mandi. Ini sembahyang mandi sunat pula. Tadi mandi wajib. Ini sunat mandi. Orang nak pergi sembahyang Jumaat. Mandi pada hari raya. Tak mesti kira sama ada hari raya Fitri atau hari Adha. Sebab tu hari raya ni kita kena mandi pagi dengan niat. Saya akan mandi sunat hari raya Fitri. Saya akan mandi sunat hari raya Adha. Mandi sunat pagi-pagi tu. Niat dapat pahala. Mandi kerana ihram haji atau umrah, ada mandi sunat nak ihram, mandi sunat ihram dia panggil. Sebab tu mandi sunat ihram kan, sebelum pakai ihram tu sunat mandi dengan niat, saya aku mandi sunat ihram umrah. Ataupun saya aku mandi sunat ihram haji. Dia dapat pahala sunat ihram. Mandi kerana wukuf di Arafah dan masuk waktunya itu dengan gelincir matahari, sunat juga. Tapi di Arafah ni nak mandi macam mana? Ada orang ramai. Tapi sunat mandi. Mandi kerana wukuf di Muzdalifah, banyak sunat mandi. Mandi kerana masuk tanah suci Mekah atau tanah haram, sunat mandi juga. Masuk je tanah Mekah, sunat mandi. Contoh mudahnya, kita masuk tanah Mekah, ada check-in hotel, masuk hotel, kalau boleh mandi, niat sunat mandi masuk tanah haram gitu. Tapi kita tak fikir untuk mandi sunat ni, kita cari makan dulu sebab lapar kan. Mandi pada 3 hari tasyrik kerana melontar jumrah. Ini orang buat haji-haji semua tu, sunat mandi semua. Dan masuk waktu mandi yang 3 ini kemudian pada gelincir matahari pada tiap-tiap hari itu. Selepas daripada zuhur itu sunat mandi. Sunat hari tasyrik. Tasyrik kan hari raya Adha 10 Zulhijjah. Hari tasyrik 11, 12, 13. Ini bagi orang sunat. Yang ke-8, mandi kerana tawaf wada' mengikut suatu kaul. Orang tawaf wada' ni tawaf selamat tinggal. Sunat mandi. Nak tawaf wada', sunat mandi dulu. Mandi kerana masuk Islam bagi orang kafir yang tiada junub.
Orang yang baru meluk Islam, sunat dia mandi. Mana dia bersyahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia dah sila kita pun seronok dia mandi. Mana kita kata pergi mandi, niat kerana masuk Islam. Sunat mandi. Sunat mandi. Mandi kerana sembuh daripada gila. Kena mandi. Dah sembuh dia gila elok dia. Dulu dia gila, elok dia. Sunat mandi. Kan? Kan kita kata tadi orang tak solat tu gila kan? Antara gila atau haid dia. Tiba-tiba solat dia. Dah sembuh dah daripada gila ke? Sunat mandi. Begitu juga sakit. Sembuh daripada sakit. Dia sakit lama. Sakit lama. Kemudian dia sembuh. Sunat mandi. Bersihkan daripada buang. Yang sakit-sakit tu buang. Itu sunat mandi. Sunat mandi bagi orang yang memandikan mayat. Sunat mandi. Sebab tu orang yang menguruskan jenazah ni, dia urus jenazah semua. Sepatutnya dia tidak boleh masuk rumah dengan pakaian dia mengurus jenazah. Dia mesti salin pakaian, dia mandi dulu sebelum dia masuk rumah. Itu sunat orang mandi jenazah. Sunat mandi. Mengapa sunat mandi? Kadang-kadang, ialah jenazah ni, dia berbagai, ada jenazah yang normal, biasa, tak masalah. Ada yang dia terkejut dengan jenazah kan. Dia pegang-pegang, kena tampar jenazah kan. Dia urut-urut sini, bukan kerana jenazah tu bergantung, tak. Dia ada tulang sini, dia masa dia tegang tu, dia biasalah. Bila dia pegang, dia boleh pergi gitu. Dia tampar oleh mayat kan. Terkejut dia. Itu yang boleh buat dia demam. Tak lama dia pula mati 3 hari. Sebab tu sunat bagi orang menghadapi orang mati tadi, dia bubur minyak zaitun pada sendi. Sebab tu keluarga si mati, sebelum beritahu orang masjid, belum tahu orang ramai, keluarga si mati mesti faham benda nak buat pada si mati ini. Terutamanya orang yang telah sakit lama, tiba-tiba dia mati. Sah dah mati tu. Sah mati. Dia tak boleh pukul masjid terus. Oh, ayah saya dah mati. Tak boleh. Keluarga kena urus dulu jenazah ni apa nak buat. Kalau dia pergi pasu, tanggal dulu pergi pasu dia. Dia ada cincin, tanggalkan cincin dia, semua tanggalkan. Kalau dia muntah apa dia, bersihkan dia dulu. Tanggal salin pakaian dia. Dan maksudnya pada sendi-sendi dia tu bubur minyak. Iaitu bersihkan dia dulu, bersih. Lap semua badan yang ada muntah, ada darah. Dan memang orang mati kadang dia muntah, habis. Orang mati ni. Yang mengurus tu jangan tunggu orang masjid datang rumah. Gitu tak. Keluarga si mati tu kena urus tu dulu. Bersihkan dulu. Maknanya bubur minyak supaya mudah orang memandikan nanti. Lembut. Letakkan macam kiam, macam di semayam tu, letakkan, salin dah pakaian, kaki dia menghadap kiblat. Letak di rumah tu, mana kiblat. Mesti rumah kita tahu arah kiblat. Kita solat di rumah kadang tahu arah. Jadi letakkan tempat yang tinggi, katil lah biasa. Menghadap kaki, menghadap kiblat. Kaki menghadap arah kiblat. Jadi bila orang datang ziarah nanti sebelum mandi tu, orang boleh baca Quran, baca Yasin dekat jenazah. Dan bila bawa orang masjid ke orang mana ke ada khairat kematian, urus jenazah, jangan terlalu mudah. Jadi bila dia pegang sini tak adalah ditamparnya sebab dia dah lembut dah. Jadi gitu, dia dah lembut elok. Tu. Mandi jenazah ni jangan main-main, kadang-kadang boleh macam-macam. Kadang kena tampar, kadang dia nampak jenazah tu macam bangun je, dia nampak jenazah macam mata pandang dia. Sunat bagi orang mata, bila mati saja tutup tu mata. Sebab masa tu masa panas. Mata ni tutup, jangan biarkan dia. Datang orang ziarah ni, kan kita serubung kan jenazah dengan kain nipis. Datang saudara buka, dia pun terkejut juga tengok mata gini. Salah siapa? Salah keluarga si mati tu. Tak tahu apa benda nak biar gitu. Dan benda-benda ni berlaku. Dia biarkan ibu dia mati gitu je, gini. Dah berapa jam nak beritahu orang kampung berapa jam. Orang kampung datang, ibu dia beginilah. Kan payah tu nak betulkan balik tu, payah.
Seksa. Mengapa jadi gitu? Sebab keluarga si mati dia tak pernah dengar, tak pernah mengaji tentang kematian, tentang apa nak buat. Dan tindihkan pada perut dia dengan benda yang agak berat supaya dia, orang mati ni dia angin masuk di perut tu kembung. Tindih dengan biasa orang letak gunting lah. Bukan letak gunting tu bukan kerana dia bergantung tak hidup balik, tak. Dia mudah letak gunting tu mana dia berat, dia tak akan timbul. Itu memang sunat tu, sunat. Jangan letak batu-batu pula. Nampak tak elok pula kan. Jadi bila orang datang ziarah, dia tu sempurna. Sempurna. Itu kena ingat tu benda-benda tu. Dalam kursus jenazah, ada diterangkan benda itu. Diberitahu kepada ahli keluarga dulu. Barulah beritahu khairat. Ni apa beritahu khairat. Mesti kalau kita khairat, mesti beritahu ni ada kematian ni. Melainkan kita dahulu kat hospital. Itu cerita lain. Kalau dia kat rumah. Itu dia. Baik. Mandi bagi orang mandikan mayat. Demikianlah disebut oleh Imam Ghazali rahimallahu ta'ala Ihya Ulumuddin wallahu muwaffiq lis-shawab. Maknanya kita dapat mandi wajib dan ada yang mandi sunat. Bagaimana cara mandi wajib, mandi sunat dia hampir sama cara mandi, dan juga orang yang tidak ada wudu, apa yang dilarang ketika dia tidak ada wudu. Itu jelas pada kita untuk kita sambung pada akan datang tentang ada sikit lagi tayamum sikit itu. Itulah kita sambung pada akan datang. Okey, ada persoalan tak sebelum tu? Ada apa-apa soalan? Tak ada? Ha. Apa kita mandi wuduk pakai shower boleh tak? Mandi apa? Shower. Kita mandi apa? Mandi wudu. Mana ada mandi wudu? Ambil wudu. Ambil amadah besar. Pakai shower boleh? 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 Apa mandi? Tak. Boleh? Terus. Kita boleh pakai shower, terus pakai belah kanan boleh. Basuh belah kanan dulu. Cerita bogel. Dia sah mandi. Sah. Dia bogel ni tak boleh depan orang, belakang orang tak apa. Boleh. Boleh. Pakai shower boleh. Boleh. Tak. Kebanyakan sekarang orang sini pun ada shower semua di rumah. Tak ada dah bijana itu cerita lama. Bijana ni cerita lama, cedok. Kebanyakan shower semua. Semua ada shower. Yang penting niat dan semua badan kita kena air. Celah kuku kena air, hidung kena air semua. Itu dua benda yang penting. Dalam sungai? Boleh. Supaya kita wuduk dulu kan. Yang kita bahas bab wuduk dulu. Dia panjat pokok kelapa. Dia tujuan sungai, Tuhan niat wuduk. Aku berwuduk. Walaupun ada tertib kat situ, dia anggap sah. Begitu juga hadap besar sungai. Sama. Boleh. Ada nak mandi hadap besar tujuan sungai? Ada soalan lain? Tak ada? Selesai. Okey, kalau tak ada kita sampai sini dulu, insya-Allah kita sambung pada siang akan datang. Mudah-mudahan kita ada berkat Allah.